Soalan yang pertama, adakah sejadah itu sudah dikira sutra? Yang kedua, saiz sejadah kita itu menandakan kawasan solat kita. Yang kedua, sejak bila mula diperkenalkan penggunaan sejadah? Adakah zaman Nabi SAW sudah menggunakan sejadah? Mohon pencerahan Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Terima kasih. Terima kasih kepada AYB Ahmad yang sudi bertanya. Cantik soalan ini, Ustaz. Ya. Silakan, Ustaz. Jadi sejadah yang kita gunakan sudah pun mengambil tempat sutra sebenarnya. Kerana ia menandakan tempat kita sujud. Sejak bila digunakan sejadah ni, wallahu alam. Kerana kalau kita lihat dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun punya tempat pelapik, tempat berehat umpamanya yang kadang-kadang digunakan sebagai tempat untuk alas sembahyang. Mungkin dia juga merupakan satu asas kepada kefahaman untuk diadakan sejadah itu. Jadi seawal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam salat, dan kita pun baca dalam hadis-hadis bagaimana Nabi ada lihaf. Lihaf ni seumpama macam selimut, macam selipang, macam sejadah lah tu. Jadi ia merupakan pengenalan awal kepada penggunaan sejadah sebenarnya. Maknanya kalau sejadah pun kita tengok, dia pun sudah orang kata menunjukkan ini kawasan kita kan. Orang kata okey, ni had dia, so aku boleh lalu. Jadi sejadah pun sudah memadai sebagai sutrah kepada kita. Baik, kita ada soalan lagi. Yang kedua diajukan di Facebook juga. Nurul Hidayah Saifuddin. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Apakah objek dan benda yang boleh dijadikan sutrah? Bagaimana posisi sutrah yang perlu diletakkan? Sekian, terima kasih. Cantik juga soalan dari Nurul Hidayah. Terima kasih kepada Nurul Hidayah atas soalan. Ya. Nur Hidayah dan para penonton yang berikut sekalian, sutrah ni bererti kita menandakan tempat sujud kita. Ya, kalau kita berada dalam masjid yang besar contohnya, kita sembahyang di kawasan yang ada tiang. Kalau imam tu telah pun ditempatkan di tempat yang ada mihrab. Betul. Ya, kalau pada zaman Nabi SAW, kata Imam Syafi'i, ketika Nabi salat, Nabi mengambil tempat yang berbeza-beza di kawasan Kaabah itu, sehingga Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu mencadangkan kepada Nabi kita untuk menjadikan kawasan makam Ibrahim itu tempat Nabi salat. Jadi jarak di antara makam Ibrahim dan juga Kaabah pada masa itu, makam Ibrahim melekat dengan Kaabah, sehinggalah Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu pada zaman pemerintahannya, khilafahnya, minta supaya ia dijauhkan, ya, untuk mengelakkan keributan ketika sedang tawaf, crowded di situ. Maka dikatakan bahawa Nabi SAW dicadangkan oleh Umar Khattab radhiyallahu anhu untuk sembahyang di situ, sehingga Allah turunkan ayat wattakhidhu maqami Ibrahim musalla. Allah Taala menetapkan hukum sembahyang di situ untuk memudahkan orang untuk melihat. Ini antara perkara-perkara muwafaqat. Muwafaqat berarti keserasian Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu dengan syarak, sehingga pandangan-pandangan beliau ni menepati apa yang terdapat di sisi Allah sebelum Allah wahyukan lagi. Jadi dalam konteks itu, kata Imam Syafi'i, jaraknya 3 hasta, dan ini dilakukan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi bila kembali kepada isu penandaan sutrah ni, kalau di masjid dah ada tiang, kita menjadikan kawasan sujud kita tu di kawasan tiang, makna tak ada orang nak cross di depan lah. Kalau ada sejadah, kita guna sejadah lah. Kalau dalam masjid yang sememangnya dah ada line macam tu, garisan, maka ia juga mengambil tempat sutra. Kalau plain saja kapet tersebut sehingga boleh mendatangkan kesusahan untuk orang yang melintas depan, kita letaklah mungkin handphone kita, takut handphone mahal, letaklah kopiah ke ketayak ke, letaklah apa sahaja, serban ke selipang kalau kita bawa ke, baju kalau kita bawa ke. Pada zaman Nabi SAW, maknanya istilah sutrah ni adalah tempat untuk memberitahu pelalu ataupun pejalan kaki di hadapan jangan cross kawasan ni. Kadang-kadang semudah meletakkan tongkat pada zaman Nabi SAW, ataupun meletakkan, menggariskan satu di tanah. Kalau zaman Nabi dulu kapet tidak ada, mungkin tanah di padang pasir baginda salam sembahyang, maka ditandakan garis. Jadi apa sahaja yang boleh kita maklumkan kepada para pengguna masjid yang lain bahawa ini daerah saya untuk saya sembahyang, jangan cross di depannya, maka itu adalah perkara yang dibenarkan. Bahkan tuan-tuan perempuan muslim-muslimat dimuliakan Allah sekalian, sebenarnya ketika kita dalam konteks sembahyang ni tadi yang meletakkan sutra, apa sahaja kita boleh letakkan sebagai memberitahu kepada mereka bahawa kita sedang sembahyang. Itu tujuannya. Kalau ada tiang, ada dinding dan sebagainya, itu sudah pun memadai untuk kita, dan beg pun boleh. Jadi itu semua boleh mengambil tempat sutra sebenarnya.